Assalamualaikum. Salam. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Kita tunggu kawan-kawan kita dulu. Sekejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Okey. While waiting for our friends, sementara kita tunggu kawan-kawan kita, Ustaz nak ambil masa 5 ke 6 minit untuk kita baca mak surat. Habis cukup 6 minit, kita akan stop. Sementara kita tunggu macam ni, baik kita baca mak surat. Okey. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, lagi 2 minit lagi. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Okey, dah. Okey anak-anak murid Ustaz, kalaulah kelas kita ditakdirkan pada pagi, Ustaz akan start dengan mak surah dulu. Sebab apa? Sementara nak tunggu kawan-kawan awak yang lain masuk. Okey, Ain Fatihah. Terima kasih sebab maklum kepada Ustaz. Ini pun kita dah habis 5-6 minit. Ya. Ustaz Amirul kata kalau siapa tak buka kamera suruh remove je. Suruh dia? Siapa tak buka kamera suruh remove je. Ustaz remove je. Ustaz Amirul buat macam tu Ustaz Amirul buat macam tu. Dah sekali semua buka kamera tak? Dah sekali semua buka kamera. Oh, rupanya ada kamera. Kata kamera rosak. Yang rosak je tak buka. Oh, last kali semua buka kamera Ustaz nak buat tapi tak sampai hati. Awak tahu tak efek kalau remove ni kena apa benda? Tahu tak boleh masuk dah. Efek kalau remove ni awak tak boleh masuk lah. Ustaz Mira ada remove tak? Tak ada remove. Ustaz remove primary 6 Rashid je. 6 Hakim tak buat. Kenapa? Kita semua buka. Oh ya. Special kita orang. 6 Rashid. 6 Rashid Ustaz Mira marah. 6 Hakim Ustaz Mira tak marah. Yelah, kelas dia elok. Kelas dia tak marah. Ui, Fadil. Itulah. Dia nak macam sikit kalau Ustaz ni peraturan ni dah buat sekarang kan. Apa? Fadil dia peraturan dia kalau peraturan. Fadil semalam datang. Semalam lagi datang juga. Oh. Fadil open kamera Fadil. Tak tahu dia ada ketak. Tak apa, kawan-kawan dia ada. Okey, anak-anak murid Ustaz. Kita Haras tu boleh buka tapi tak buka. Waalaikumsalam Fadil. Alhamdulillah. Doa Ustaz termakbul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start our class by reciting doa. Istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Baca doa. Hafiz, sekali lagi tolong baca yang bahasa Melayu boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman.
Hafiz? Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya kau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaanmu agar kami mampu menjadi khalifahmu di dunia ini. Amin. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, semua sihat Semua dah makan ke? Dah, Ustaz. Alhamdulillah semua dah makan Okey, sekali lagi Ustaz ulang ingat pada kelas pagi, jangan biarkan awak semua start kelas dalam keadaan perut yang tak terisi. Maksudnya jangan biar awak start kelas. Ustaz, saya tengah makan Ustaz. Okey, tak apa. Yang penting awak masuk kelas. Okey. Siapa ni? Oh, okey. Tak apa. Okey, yang penting. Saya tak sarapan lagi. Apa awak ni? Kejap makan, kejap tak makan. Saya tolong jawab ke orang lain. Okey. Pastikan kena makan dulu Dan anak murid Ustaz faham kelas pada waktu pagi ni pukul 8 ni. Kalau sekolah mungkin senang awak datang. Tapi mungkin sebab Zoom ni kan. Dekat rumahnya dengan ada aircon, dengan katil lagi. Dengan itu semua tu cabaran tu. Tapi tak apa. So kepada yang baru masuk. Ustaz. Ya. Boleh tak Ustaz lebihkan sikit pukul 8.30? Kenapa? Tak larat Ustaz. Pukul sampai pukul 5 pun jadilah kelas. Sampai pukul 5? Tapi nak rehat tu setengah jam. Oh, nak rehat setengah jam. Tapi kalau Ustaz berhenti 8.30, awak kelas 9.20. So awak rehat sejam Bukanlah macam itu. Maksudnya mula pukul 8.30. Mula pukul 8.30. Ustaz tak boleh lah sebab Ustaz terikat dengan sekolah. Kalau kelas Ustaz start malam. Dah pukul 10 Ustaz start Okey. Nah, anak-anak murid Ustaz. Okey, pagi-pagi ni tak apa. Kita panaskan sikit dengan bacaan hadis. Ustaz Amirul terangkan hadis apa kepada awak? The good, apa tah? Siapa boleh terangkan? Ustaz Amirul terangkan hadis apa? Pagi-pagi ni otak tak bergerak lagi. Sebab Ustaz Amirul terangkan berkaitan dengan hadis apa? Badan cergas, otak pun cerdas. Badan cergas? Setiap bila pula badan cergas? Siapa bercakap benar menuju ke syurga, siapa suka menipu menuju ke neraka. Itu. Okey, itu adalah gist kepada hadis tu. Senang je. Cakap benar ni bagus. Okey, bagus. Cakap benar ni bagus. Tahu pun. Okey, anak-anak murid Ustaz bacakan hadis ni untuk kita ambilkan berkat baca hadis. Baca hadis pun dia ada berkat dia. Kita baca kita ni sikit. Okey. An Ibni Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud ni siapa? Perawi hadis. Good, perawi hadis. Oh, good term yang bagus. Ataupun dia ni adalah sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tak nak baca yang bahasa Melayu tu. Ustaz nak ajar awak dalam bahasa Arab. Alaikum bisidq. Apa maksud bisidqi? Apa maksud as-sidqi? Sedekah. Sidik maksud dia apa? Sidik, sedekah. Benarkan. Membenarkan, jujur. Alaikum bisidq. Mestilah kamu ni kena jujur. Okey, ingat? Alaikum bisidq. Nabi Muhammad jujur, sidik. Nabi pemimpin yang amanah. Nabi ajari Islam. Okey, fa inna sidqa yahdi ila nur. Yahdi ni menuju. Yang mana Nabi Muhammad kata fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir. Maksudnya dia akan bawa kamu kepada kebaikan, kepada ketaatan. Ingat Nabi Muhammad kata, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan bawa kamu kepada syurga. Okey, dekat sini Nabi Muhammad bawa 3 perkara. Yang pertama, Ustaz terangkan. Yang pertama Nabi Muhammad kata, kalau siapa, apa J kecil? Kalau siapa yang jujur, dia akan bawa awak kepada kebaikan. Dan kebaikan akan bawa awak kepada syurga. Ingat kepada yang tu je. Siapa yang jujur, maksudnya dia akan buat baik. So siapa yang buat baik, dia akan pergi kepada syurga. Okay, clear?
Dan kemudian Ya. Nabi Muhammad sambung lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa innar rajula, dan jika seseorang itu yasduqu hatta siapa ni? Damia. Ia memandangkan kitab-kitab. Ya, Amboi, tu. apa kita kitab ni? Belum. Bercakap dengan benar. Ya, sekiranya dia ni bercakap dengan benar, sampailah satu tahap Tuhan kata, yuktaba indallah, di sisi Allah, Allah nampak dia ni orang yang jujur. Okey, maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Kita ni sentiasa cakap betul sampai Tuhan dah cop dekat kita. Tuhan dah kata dah, oh, Hafiz ni adalah orang yang jujur. Macam ni lah, macam contoh Maisarah. Maisarah setiap hari bila Ustaz tanya dia cakap yang jujur. Sampai satu tahap Ustaz ada mindset, okey, Maisarah ni adalah orang yang jujur. Clear. Tapi Kak Isha, setiap hari dia menipu Ustaz. Kenapa datang lambat? Adik saya bangun lambat Ustaz. Padahal dia bangun lambat. Esok kenapa datang lambat? Motor rosak Ustaz. Padahal dia bangun lambat. Esok kenapa datang lambat? Dia menipu. Sampailah sekali Tuhan kata, dia ni penipu. Ingat? Beza. Okey. Kemudian Nabi Muhammad sambung lagi. Wa iyyakum wal kazib. Kalaulah kamu ni, dia kata, menipu. Saya lain Ustaz. Saya dengar ni. Okey Damia. Okey. Maksud dia apa? Wa iyyakum wal kazib. Kazib ni menipu. Kalau kamu menipu, fa innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya menipu ni akan bawa kamu. Baca kat chat Ustaz. Saya baca kat chat. Saya lain. Ya, awak lain. Awak tu tak tahu apa. Okey, yahdi ilal fujur. Dia akan bawa kamu kepada bahasa mudahnya keburukan, kejahatan. Ya betul alam Basrah tu. Okey. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan bawa kamu kepada neraka. So, ini jalan dia. Kalau awak tipu, dia akan ajar awak kepada keburukan. Dia akan bawa awak kepada keburukan. Key dia macam itulah yang awak kena senang. Ustaz ringkaskanlah senang. Dan keburukan akan bawa awak kepada neraka. Okey. So itu sahaja yang awak kena faham dalam hadis ni. Sampai satu tahap, nampak tadi? Sampai satu tahap awak ni kira menipu je. Menipu. Sampailah sekali Tuhan dah cop awak dah. Kau, Muhammad Fikri ni penipu. Contoh. First time saya dengar. First time saya dengar. Contoh. Katakan Hafiz ni kira jujur. Setiap hari dia jujur. Hafiz, siapa buat? Saya buat Ustaz. Siapa kacau kawan? Saya buat Ustaz. Siapa yang tumpahkan air? Saya buat Ustaz. Contoh. So last kali saya tak tumpahkan pun. Contoh. So Allah akan nampak, okey, Hafiz adalah seorang yang jujur. Tapi kalau Ustaz Fikri lambat masuk kelas, yang masuk lambat. Ustaz tadi jam. Jam kat mana? ICT jam. Contoh Ustaz menipu awak. Menipu. Contoh Kak Isha. Contoh je. Saya rasa kalau Ustaz lambat, kita orang pun tak tanya dah. Kita gembira keluar kelas. Contoh Ustaz lambat. Lepas tu Ustaz menipu. Ustaz Fikri kenapa tak pakai stokin? Kaki Ustaz sakit. Padahal stokin Ustaz tak ada. Contoh. So Ustaz Fikri ni asyik menipu sampai Tuhan kata, Fikri ni memang dia ni menipu je kerja dia. Jom kita denda Ustaz lah. Okey, faham? So key kepada sini adalah nama Ustaz, awak jujur, awak dapat syurga. Awak tipu, awak dapat neraka. Ustaz dah pernah cerita belum seorang budak yang tipu sebab rumah dia terbakar tu? Dah. Kambing saya dimakan. Okey, bagus. Okey, itu adalah berkaitan dengan hadis. Ini adalah berkaitan dengan hadis. Ada nama Ustaz, ini Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan ilmu hadis. Kalau awak tengok dekat sini, tapi Ustaz kalau dia tipu untuk kebaikan, dosa ke? Soalan yang bagus daripada Hafiz. Hafiz ada Haras. Kalau dia tipu untuk kebaikan, berdosa ataupun tidak? Sebenarnya tipu ni ada syarat-syarat dia. Ada tipu yang dibenarkan. Ustaz, apa tipu yang dibenarkan Ustaz? Tapi ada tipu lah perang. Pandai. Ustaz tak sempat cerita lagi. Satu. Yang keduanya, tipu kalau Ustaz awak nak mendamaikan dua orang yang tengah bergaduh. Sebagai contoh, Ain Fatihah bergaduh dengan Damiah ni. Okey. Ain Fatihah bergaduh dengan Damiah ni. Maisarah ni dia nak cuba membaikkan kedua-duanya. So Maisarah pergi dekat Ain, sebenarnya tadi Damiah tanya pasal awak, dia nak minta maaf pasal awak. Padahal Damiah tak cakap apa pun. Tapi dia menipu untuk membaikkan dua orang yang bergaduh. Itu dibenarkan. Tapi
Ustaz, kalau tipu untuk kebaikan, sebagai contoh, tipu untuk kebaikan ni katakan, awak tak solat lagi. Tapi awak tipu kata awak dah solat. Itu tak boleh. Itu haram. Tipu yang dibenarkan hanya ada beberapa keadaan saja. Tak semua benda boleh tipu. Tipu untuk Damia, tadi Ain Fatihah cakap dia nak berkawan balik dengan awak. Padahal Ain tengah marah, tapi dia tipu untuk membaikkan kedua orang yang sedang bergaduh. Itu dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau tipu benda-benda lain, tak boleh. Okey. Anak-anak murid Ustaz, sebelum Ustaz teruskan lagi, Ustaz teringat pesanan Cikgu Ustaz. Nama Cikgu Ustaz, nama dia Cikgu Mariah. Cikgu Ustaz pesan kepada Ustaz. Bila Ustaz jadi cikgu, Ustaz pula pesan kepada awak. Cikgu Mariah ni dia ajar mata pelajaran AdMath. Okey, dia pesan kepada Ustaz. Dia kata, dia pesan kepada kami satu kelas. Dia kata, ingat, dalam apa-apa pun hal, kita kena jujur. Awak buat salah, awak jujur. Sekurang-kurangnya, awak kena denda disebabkan kesalahan awak. Bukan kena denda disebabkan awak berbohong. Ingat, kena cakap jujur. Apa pun cakap jujur. Awak buat salah. Ustaz, saya buat Ustaz. Okey, tak apa. Ustaz tak marah. Okey, jangan risau. Okey. Now, habis. Ada soalan berkaitan dengan hadis? Soalan yang bagus daripada Hara Sufi. Okey. Mana Ustaz nak tutup tadi? Hilang. Tak ada Ustaz, tak ada. Okey, tak ada Okey, apa gambar pirana tu? Kejap je tukar pirana. Okey, ini ke Ustaz nak kata? Ni mak saya tengah setting ni dah Ustaz. Okey, tak apa. Ke Ustaz nak? Okey. Ini ada ramai. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan fiqh. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan fiqh. Bila kita sebut berkaitan dengan fiqh, itu adalah berkaitan dengan hukum. Anak-anak murid Ustaz masih lagi kalau dalam kelas awak, Ustaz nampak kekuatan dalam kelas awak ni kebanyakannya dekat sirah. Tapi kalau dalam kelas 6 Rashid, kekuatan kelas 6 Rashid adalah dalam subjek fiqh. Maksudnya fiqh diorang ni, Ustaz tanya je diorang boleh tahu. Tapi kalau dalam kelas awak, sirah awak antara yang strong. Okey. So hari ni Ustaz nak ajar kepada awak satu tajuk yang mana kalau kita tak belajar tajuk ni, kita bukan manusia. Dah. Kita bukanlah haiwan. Tapi tajuk ni adalah tajuk yang mana yang kita akan buat setiap hari. Setiap hari sampai hari kiamat. Daripada zaman Nabi Adam sampailah Nabi kiamat, tajuk ni. Tajuk yang kita nak belajar ni adalah tajuk yang ada orang tu pintu. Tajuk yang menunjukkan kita ni adalah seorang manusia. Tapi sebelum tu Hafiz. Ustaz nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Sebab dalam Okey, tanya. Sebab dalam kelas Ustaz, kebanyakannya soalan semua diorang tulis dekat chat. Kalau dalam kelas Ustaz Amirul, diorang buka mikrofon ke diorang tulis dekat chat? Saya diorang tulis dekat chat juga. Okey. Bukan sebab Ustaz nak tengok sama ada diorang punya mic okey ke tidak. Tapi kebanyakannya yang cakap tu lebih banyak. Kita Ustaz Amirul tak baca chat. Jadi kita orang tak boleh tanya lah kalau kat chat. Dia tak baca sama. Chat private je. Kalau macam tu Ustaz pun kena tak baca chat lah Okey, Ustaz tak Boleh. baca chat. Okey, Ustaz disable kan je Ustaz? Okey, Ustaz pun tak nak baca chat. Tapi kalau Ustaz tak baca chat, nanti diorang ni tak nak tanya. Okey. Soalan daripada Amira Sofia. Sampailah kiamat. Benda yang kita nak belajar ni sampai kiamat. Yang mana Tuhan kata, kalaulah benda ni tak ada, itu bermaksud kiamat. Sampailah Tuhan cakap, kalaulah benda ni dah, yang kita nak belajar kejap lagi ni, kalaulah benda ni dah tak ada, itu adalah maksudnya hari dah kiamat. Apa benda tu? Benda ni sangat penting. Anak-anak murid Ustaz. Okey, baru masuk. Okey, hari ni kita akan belajar satu tajuk iaitu berkaitan dengan pelajaran ketiga. Anak-anak murid Ustaz, pelajaran ketiga. Maisarah, cuba baca Maisarah, apa tajuk yang kita nak belajar? Muamalat. Good. Anak-anak murid Ustaz, pegang pensel tulis. Pegang pensel tulis. Dalam tasawur ni, awak tak ada karangan untuk awak buat. Yang awak tahu dalam tasawur ni kebanyakannya adalah benda yang awak kena belajar. Kalau ada karangan dah lama Ustaz suruh tulis karangan. Muamalat. Good. Bank muamalat. Bank muamalat. Anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan muamalat. Hari ni kita akan belajar berkaitan dengan muamalat. Okey. Ini adalah term dalam bahasa Arab.
Ini adalah term yang dalam bahasa Arab yang mungkin awak tak biasa. Yang awak tahu bank muamalat. Itu je yang awak tahu. So sebenarnya muamalat ni apa? Okey. Sekejap Ustaz tengok bawah ni. Okey, ini adalah buat muamalat. Okey. Now, okey, selalunya muamalat ni kita kaitkan dengan jual beli. Okey, muamalat ni selalunya kita akan kaitkan dengan jual beli. Tapi sebenarnya muamalat ni dia lebih besar daripada itu. Okey, Ustaz nak Haras Sufi baca apa maksud muamalat? Okay, saya baca muamalat. Pengertian muamalat. Muamalat ialah aktiviti hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Okay, good. Hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Okey, ni bagus gak ni. Meminjam dan sebagainya. Okey, anak-anak murid Ustaz. Awak dah belajar dalam bahasa Melayu. Awak tengok kata ganda yang ditulis dekat sini. Tukar, menukar. Jual, beli. Beli, membeli. Tukar, menukar. Pinjam, meminjam. Apa yang bila awak tengok dia punya bukan peribahasa lah. Dia punya kata ganda ni, apa maksud dia? Maksudnya dia boleh main tukar-tukar, dia boleh pinjam. Okay, bagus. Lagi? Dia hidup kita ni adalah muamalat ni adalah salah satu aktiviti yang seseorang tu yang kita boleh buat, seperti kita jual barang tu, seorang tu beli. Okey, sikit lagi. Tukar. Hafiz dah jawab hampir 80%. Okey, lagi? Selain daripada Hafiz. Kita sedekah. Sabar, selain daripada Hafiz. Ustaz nak dengar. Oh, ada chat. Ustaz tak nak baca chat. Mak, muamalat tu apa? Jabarlah. Jangan tanya mak awak. Ustaz tak nak baca chat. Melainkan mikrofon awak rosak. Ustaz pernah baca. Ustaz pernah baca Ustaz Amirul lah. Boleh tak boleh? Siapa tak apa kamera remove. Okay. Ya, Maisarah silakan. Awak dah belajar dalam bahasa Melayu. Bila kita tengok kata ganda ni, apa maksud dia? Berkongsi rezeki. Okey. Sikit lagi. Lagi? Kita kongsi rezeki yang Allah beri. Lagi. Awak tengok penjodoh bilangan. Ustaz tak baca chat. Ustaz tak baca chat. Tak apalah, gelak tu kan bagus. Okey. Okey, cepat. Ustaz ni bukan tak boleh buat macam Ustaz Amirul. Ustaz boleh buat macam Ustaz Amirul, tapi awak tahu Ustaz punya style macam mana. Buat kan kalau Ustaz kan Ustaz tak boleh mengajar kan. Okey. Tak apalah. Tak apa, Ustaz tak boleh ajar, kita salahkan. Salahkan. Okey, tak ada. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, Fahim. Tak apa. Terima kasih Fahim maklumkan kepada Ustaz. Okey. Khaira Anissa, Ustaz kena sebut kat nama. Khaira Anissa, apa maksud kata ganda ni? Tukar menukar, pinjam meminjam. Maknanya terbang tinggi. Okey. macam Awak okey? Sabarlah dia nak cakap. Maksud dia apa? Macam ada dua orang, lepas tu dia tukar muka macam tu. Pandai. Itu jawapan yang paling tepat. Ustaz kena sebut juga nama. Betul. Amira Khaira Anissa, jawapan awak adalah jawapan yang paling tepat. Bagus. Mana boleh murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Bila dia sebut berkaitan dengan jual beli, mesti ada orang yang menjual, mesti ada orang yang membeli. Tukar menukar, mesti ada orang yang nak bagi tukar, mesti ada orang yang nak tukar. Mesti ada orang yang bagi pinjam, mesti ada orang yang meminjam. Maksudnya muamalat dalam bahasa mudahnya, terima kasih Khaira Anissa, adalah human interaction. Maksudnya ni adalah muamalat adalah hubungan sesama manusia. Itu adalah yang paling simple Ustaz boleh beritahu kat awak. Tapi dalam exam jangan jawab macam tu. Jangan. Ustaz ajar supaya awak senang faham. Dalam exam ini bukan jawapan dia. Ini jawapan untuk awak faham secara total, secara mudahnya. Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila okey, muamalat ni adalah urusan yang berlaku antara dua orang manusia. Ustaz, kalau lebih maksudnya kita tak boleh buat benda-benda ni seorang. Tiba-tiba Kaisha cakap saya nak pinjam lah. Saya nak pinjam barang saya lah. Kita tak sebut macam tu. Ustaz, saya nak beli barang saya. Awak ada katakan bantal. Awak ada bantal. Saya nak beli bantal. Awak ambil duit, masuk dalam poket awak. Awak pun ambil balik. Bukan jual beli. Itu bukan jual beli. Tangan kanan nak beri kepada tangan kiri. Itu bukan jual beli nama dia. Faham? Saya jual tak beli. Saya nak pinjam barang lah. Kat siapa? Kat diri saya. Saya pinjam okey. Itu bukan muamalat. Muamalat ni adalah human interaction. Mesti kena ada ada hubungan antara kedua-dua manusia. Okey. Kalau ada orang jual, benda ni okay. Kalau ada orang jual, mesti ada orang beli. Kalau ada orang nak pinjam, mesti ada orang bagi pinjam. Kalau ada orang nak minta tolong, Allahu Akbar. Kalau ada orang nak minta tolong, mesti ada orang yang menolong. Itu bermaksud muamalat. Faham? Ini Ustaz tanya ni. Muamalat iaitu hubungan sesama manusia. Aktiviti awak. Tak kisahlah apa pun. Awak nak jual, beli, pinjam, meminjam, tukar, menukar. Hubungan sesama manusia. Clear? Apa saja yang awak buat yang melibatkan semua manusia, itu adalah muamalat. Okey, tak kisahlah apa pun. Ustaz, boleh tolong ajar saya. Buat yang melibatkan jin, Ustaz? Manusia dah lah, tak payah minta tolong jin. Okey, sebagai contoh sekarang, awak belajar, ustaz mengajar, itu adalah muamalat. Faham? Tapi kejap lagi kita akan belajar dalam konteks yang lebih detail lah. Tapi sekarang ni maksudnya dia bukan pasal jual beli je. Tak dia semestinya. Pasal macam mengajar pun boleh. Mengajar selalunya mengajar ni selalunya kita tak sebutlah sebagai muamalat, kita sebut sebagai belajar. Tapi kalau mengikut definisi tu, aktiviti yang dilakukan oleh manusia, sesama manusia. Apa aktiviti yang kita buat? Pinjam yang ada interaction dengan manusia yang lain. Tapi dalam buku ni dia lebih memfokuskan kepada jual beli. Kejap kita akan tengok jual beli, pinjam meminjam, lebih kurang macam itulah. Yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, faham? Tapi selalunya kalau antara belajar dengan mengajar, dia tak sebut muamalat, dia sebut belajar. Muamalat ni dia lebih kepada ekonomi lah. Dalam buku ni pun dia lebih kepada ekonomi. Tapi pinjam meminjam bukan ekonomi. Okey, clear Okey, so awak ingat macam tu. Contoh, Damia bagi pinjam barang dekat Nur Sofia. Sofia dapat barang. Itu muamalat. Okey, clear? Sampai situ ada soalan? Ya. Okey, tak ada. Okey, clear. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya. Okey, ini saya nak kena bagi baca juga. Kalau tak nanti tak dengar suara awak. Okey, dia ada 5 ni. Sorry. Dia ada 5. Sabar. Dia ada 5, saya kena kecilkan. Okey. Ini adalah hikmah muamalat. Yang pertama, Ustaz nak tengok siapa yang tak dengar suara. Ain. Hafiz. Ustaz dengar suara awak tadi. Insirah. Muneh. Haris. Siapa lagi tak sebut? Tak dengar nama ni. Nur Sofia. Okey. Baca. Hikmah. Ini sekali sepintas selalu je kita pergi. Terus. Hikmah muamalat. Ya. Memelihara dan memupuk keadilan dan amanah. Good. Ingat dalam Islam muamalat ni penting. Ingat dalam Islam muamalat ni penting sebab apa? Untuk menjaga keadilan. Anak-anak murid Ustaz, kejap lagi Ustaz tunjukkan satu gambar kepada awak. Ya. Untuk menunjukkan keadilan. Sebagai contoh, awak pernah dengar Ahlong tak? Ahlong. Pernah dengar Ahlong tak tu Ahlong? Pernah. Ahlong tu apa? Saudara saya. Hai. Itu Afong. Bukanlah. Nama saudara saya Bukan Ahlong. Bukan Ahlong. Ni Ahlong. Oh, Anak-anak murid Ustaz, Ahlong adalah satu manusia yang mana dia memberi pinjam duit. Dia memberi pinjam duit kepada orang tapi dia mengenakan bunga yang sangat-sangat tinggi.
Dia punya riba dia riba yang sangat tinggi. Sebagai contoh, anak-anak murid Ustaz, sebagai contoh. Ustaz? Ya, dengar sini. Ahlong ni dia bagi pinjam duit. Katakan Khaira nak pinjam duit kepada Ustaz RM5. Kenapa yang belakang dengan mata casmak tu? Nah, okey. Ingat, dia nak bagi pinjam duit. Katakan Hafiz pinjam RM5. Kalau Hafiz tak nak bayar, Hafiz kena bayar RM500. Lebih kurang macam tu. Dia ada bunga-bunga dia. Anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Kalaulah Ahlong ni, kalaulah Ahlong ni, Ahlong, okey. Kalau Ahlong ni, kalau awak tak bayar duit dia, awak tengok apa yang awak akan kena. Siapa yang baru nak masuk ni? Oh, Fahim. Siapa yang tak bayar duit kepada Ahlong, dia akan buat benda ni. Tengok ni. Dia akan pergi rumah dan dia akan simbah cat dengan warna merah. Itu maksudnya, kalau awak tak bayar hutang dia. Nampak? Islam tak nak benda ni. Awak pinjam duit kepada Ahlong, kemudian awak lambat bayar, Ahlong pun kutip, Ahlong pun naikkan bunga daripada RM5 jadi RM10, kemudian dia RM500, dia naik. Apa dia campak warna Ustaz? Apa maksud? Ini amaran. Ini amaran. Dia simbah cat untuk bagi amaran bayar hutang sekarang. Kalau tak, dia akan buat keluarga awak sampai satu tahap kemungkinan dia orang boleh membunuh sebab awak tak bayar hutang. Anak-anak murid Ustaz, Islam tak nak benda ni. Ini adalah muamalat yang haram di sisi Islam. Muamalat yang tak adil. Awak pinjam RM5, kenapa nak bayar RM500? Lebih kurang macam tu. Baru ni kalau awak pernah dengar Yusuf Azmi. Bisa dengar Yusuf Azmi ke tak? Saya dengar kot. Tak pernah dengar Yusuf Asidik nah. Okay, dia ni dia adalah tolong orang, dia antara orang yang menolong untuk settlekan berkaitan dengan Ahlong ni lah. Ada tu dia pinjam 200,000. Kena bayar balik sampai 1 juta. Teruk. Ustaz tengok macam mana teruk. Saya kata, dia kira macam mana Ustaz? Dia kira sehari dia naik ke? Ustaz tak pasti. Sebulan naik ke? Ustaz tak pasti. Lambat je dia naik. Teruk. Dia orang memang teruk. Dia orang memang kau teruk. Okay. So, ini adalah contoh muamalat yang Islam. Tapi Ustaz kira okey lagi. Apa ya Ustaz? Ustaz lagi pinjam kepada awak. Okey, ingat. Okey, pertama Islam nak kita ada keadilan. Mesti dalam kita punya muamalat ni mesti ada adil. Okey. Yang kedua siapa dah tadi? Ustaz lupa dah tadi. Awak ingat tak? Mimer Nur. Mima. Okey, Mima baca. No, Mama sentiasa tolong menolong. Bagus, sentiasa tolong menolong itu adalah antara benda yang Islam tekankan. Ustaz, saya nak pinjam pensel, boleh pensel saya tak bawa. Ustaz pun tolong awak, naklah ambil pensel Ustaz. Ustaz, saya nak pinjam pemadam boleh? Okey, nak ambil lah pemadam Ustaz. Ustaz, saya nak pinjam pemaris. Takkan semua tak ada. Contoh. Okey. Faham? Okey, nombor 3. Memelihara hak asasi individu dan masyarakat. Memelihara hak asasi. Okey, terus. Nombor 4. Memelihara kepentingan berlandaskan nilai akhlak dan ciri-ciri kemanusiaan. Bagus, memelihara kepentingan. Maksudnya semua orang dapat kepentingan masing-masing. Okey, bagus. Yang kelima. Banyak lagi nak belajar ni. Yang kelima. Gerakan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang seimbang. Menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita muamalat ni adalah kalau muamalat ni dapat berjalan dengan baik, so ekonomi pun kita akan berjalan dengan baik. Okey, ini adalah benda yang Ustaz rasa awak boleh baca dan awak boleh berfikir. Asyik Ustaz je terang. Okey, anak-anak murid Ustaz. Ini tengok ni. Sebelum Ustaz masuk kepada tajuk ini, awak tengok ni. Tengok sini betul-betul. Apa benda ni yang banyak-banyak bulat ni? Ini adalah cop halal. Dengar baik-baik. Ini semalam Ustaz dah terang kepada Nam Rashid. Dengar sini baik-baik. Ya. Si Jalal. Okey, ini adalah cop halal. Yang mana Malaysia pakai yang mana? Malaysia pakai yang ini. Ini cop halal Malaysia. Ustaz, saya nak beli makanan tapi saya tak nampak cop halal Malaysia. Saya nampak cop halal yang ini. Ini adalah cop halal Indonesia. Maksudnya makanan tu diimport, dibawa masuk daripada Indonesia. Kalau awak tengok cop halal Indonesia, boleh makan ataupun tidak? Boleh sebab itu halal yang diorang dah akui dah dekat sana. Ustaz katakan yang ada tanda halal tu boleh makan lah. Boleh makan. Maksudnya nanti saya boleh beli lah apa ni. Sebagai contoh, kalau awak pergi beli cheese yang datang daripada New Zealand dan datang daripada Australia,
Awak tengok, oh ini tanda halal New Zealand ni. Boleh Tak ada makan. Ustaz, mana dia Ustaz? Awak ni, Ustaz tunjuk kepada awak. Dia ada sesetengah. Okey, Ustaz tunjuk ke awak. Ini adalah contoh logo halal Australia. Okey, ini logo halal Australia. Awak akan nampak Australia punya halal macam ni. Banyaknya, mana satu yang betul Ustaz? Ustaz tak pastilah yang mana betul. Banyak sangat ni. Yang Ustaz tahu Thailand. Thailand Ustaz tahu. Logo halal Thailand. Ini logo halal Thailand. Yang tu tahu. Ini selalu kita nampak. Logo halal Thailand ini selalu nampak. Kalau logo halal, dia setiap negara, katakan awak nak negara apa? Logo halal negara Brazil. Katakan Brazil. Negara Fikri. Ini Brazil. Pemberasa. Ini logo halal Brazil. So maksudnya kalau lah awak import benda tu kan, awak tengok Ustaz, tak ada pun halal daripada halal Malaysia. Awak tengok ada tak logo halal? Rupa-rupanya ini halal Singapura. Boleh sebab itu logo halal yang dah Ustaz, yang tu halal apa tu Ustaz? Yang IDCP tu. IDCP tu. Mana? IDCP tu. Bacalah sini. Bawah halal Malaysia. Islamic Dakwah Council of Filipina ni. Filipina. Filipina. So Nur Sofia, setiap negara logo halal dia tak sama. So kalau katakan Nur Sofia nak makan samyang. Dia nak makan samyang, kalau katakan tiba-tiba makan samyang tu betul-betul daripada Korea. Dia pun tengok, ini halal Korea ni, boleh makan. Ini halal Korea ni, boleh makan. Ini halal Cina. Tapi anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Anak-anak murid Ustaz, ada halal yang mana dia tu halal tipu. Ustaz, ada kejap. Bateri Ustaz nak habis kejap Kejap. Ustaz, apa Ustaz buat Ustaz? Bateri Ustaz habis kan? Okey, anak-anak murid Ustaz, ada yang contoh logo halal tu, logo halal tipu. Yang mana kalau Ustaz tunjuk ni, mesti awak bisa tengok. Mana Ustaz? Dah tengok Ustaz? Logo halal palsu. Ya, logo halal palsu. Itu. Mana dia? Sekejap. Mana dia? Ini. Biasa tengok logo halal ni. Ustaz. Tapi tak ada tapi nak dia Malaysia punya ni. Ya, Ustaz pernah tengok. Nak beli barang tiba-tiba dapat halal yang macam ni. Anak-anak murid Ustaz, kalau awak nampak yang macam ni, sebolehnya jangan beli. Sebab dia tak diakui halal oleh JAKIM. Faham? Ustaz, saya nampak halal macam ni. Ini halal mana ni? Tak pernah Ustaz tengok. Ustaz banyak kali jumpa. Tengok, halal ni. Jangan nak membeli, jangan nak sesuka hati. Tengok. Ustaz pernah tengok benda ni dekat kedai-kedai. Melainkan Ustaz, saya beli bahulu Ustaz, tak ada halal pun. Bahulu tak payahlah. Itu kan kuih tradisional. Ustaz, saya beli air kosong, tak ada halal pun. Contoh Ustaz, saya beli kuih kat tepi jalan. Saya beli kuih kat tepi jalan, tak ada halal pun. Janganlah macam tu. Ustaz, air kosong yang saya minum tak ada halal. Betul lah. Air kosong, minum ais dekat kedai tu, ada halal. Dekat tin tu adalah halal dia. Okey, faham. Jadi Ustaz, kenapa dia jual? Maisarah tanya, kenapa dia jual? Sebab orang Islam nak beli makanan yang halal. So tiba-tiba orang Islam yang contohan. Kalau katakan Ustaz tak ajar awak pun tak tahu, nampak halal, terus beli. Anak-anak murid Ustaz, benda pertama bila kita beli makanan, awak kena tahu awak kena tengok. Sekejap Aras Orang tu, awak kena tengok tanda halal. Kalau Ustaz beritahu awak satu benda, mesti awak terkejut. Ada satu jenis coklat yang sangat famous. Kalau Ustaz sebut, awak tahu. Ustaz cek, tak ada halal pun. Itu awak boleh cari sendiri. Ustaz pergi kedai, nak beli coklat. Dia tengok beli coklat, mana tanda halal, tak ada halal pun. Itu bahaya. Ustaz tak kata dia haram. Cuma dia agak syubhah. Syubhah ni maksudnya apa? Syubhah ni maksudnya dia meragukan. Ustaz beli satu coklat tu kan.
kenapa tak ada tanah halal? Ustaz pun Ya Haras, macam dia scam orang Islam lah. Terima kasih Haras. Awak pernah dengar tak isu ini? Kartel daging. Ini Ustaz cerita. Kartel daging. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah perbuatan yang mana dah kat Malaysia ni dah berapa puluh tahun dah diorang ni buat kerja. Anak-anak murid Ustaz, benda ni terjadi saya ingat Ustaz tahun lepas, saya ingat Ustaz. Hujung tahun lepas saya ingat Ustaz. Ke awal tahun ni. Apa yang dia buat? Dia bawa masuk daging yang tak halal. Dia import daging dia. Dia bawa masuk daging kangaroo. Dia bawa masuk daging kuda. Daging yang mana tak halal. Disembelih bukan dengan cara yang betul. Tapi dia masuk dekat Malaysia, dia chop halal. Dan kita pun makan. Anak-anak murid Ustaz. Ini orang yang macam ni. Daging kangaroo boleh makan kan? Ustaz tak pasti daging kangaroo boleh makan ataupun tidak. Sebab Ustaz tak tahu. Okey. Ustaz tak tahu. Okey. So orang-orang yang macam ni, ingat, kita dah belajar tajuk sembelihan. Kita nak makan daging mesti sembelih dengan orang Islam yang sembelih. Ya, tapi diorang ni bawa masuk yang daging yang mana daging tu tak halal. Diorang sampai dekat Malaysia, diorang chop halal dan edarkan dan diorang jual kepada kita. Takkan Jakim tak boleh scan Ustaz? Itu cerita lain lah kan. Itu cerita lain. Takkan Jakim tak tahu, itu cerita lain. Ustaz, itu panjang cerita dia. Tapi Ustaz nak bagi tahu ada orang yang dia menipu. Orang macam ni dosa dia sangat besar. Sebab dia bagi orang Islam makan daging yang haram. Kenapa? Untuk jadi kaya. Diorang ni kaya. Sebab apa? Sebab diorang ni orang beli daging dengan diorang. Ini. Ingat? So anak-anak murid Ustaz nak ajarkan kepada awak. Awak nak beli barang, benda pertama sekali kena tengok ada halal ataupun tidak. Jangan beli makanan yang tak ada halal. Ustaz, saya beli takoyaki tepi jalan. Itu dia jual tepi jalan mana. Ini barang-barang yang berpack. Faham? Okey. Faham. Okey. Terus. Okey. Seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, seterusnya. Okey, ini yang kita nak masuk. Okey, kita ada masa lagi 15 minit lagi. Okey, ini yang Ustaz nak terangkan kepada awak. Anak-anak murid Ustaz, awak ingat ni betul-betul. Ustaz, kalau awak boleh ingat, bagus. Kalau awak tak rasa tak boleh ingat, awak tulis. Okey. Anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Muamalat dalam Islam terbahagi kepada dua. Tengok sini baik-baik. Muamalat dalam Islam terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama adalah besar sangat. Okey, muamalat dalam Islam terbahagi kepada dua. Okey, kalau ada pensel tulis, Ustaz harapkan awak tulis. Yang pertama, muamalat yang dibenarkan dalam Islam. Yang dibenarkan dalam Islam. Yang seterusnya adalah muamalat yang diharamkan dalam Islam. Okey. Okey, clear. Silam dah. Okey. Ada dua benda ni. Kalau Ustaz tanya, dalam Islam muamalat ada berapa? Ada dua Ustaz. Apa? Yang pertama yang dihalalkan, yang kedua diharamkan. Terima kasih Nur Sofia maklumkan kepada Ustaz. Okey. Okey, ingat, ada dua. Sampai bila-bila pun, bila kalau Ustaz tanya, muamalat dalam Islam ada berapa? Dua. Pertama yang dibenarkan, yang dihalalkan dalam Islam. Yang kedua yang diharamkan oleh Islam. Maksudnya dekat sini anak-anak murid Ustaz, ada interaction, ada hubungan, ada urusan kita. Ada urusan kita dengan kawan-kawan kita yang halal. Ada urusan kita dengan kawan-kawan yang haram dibuat. Kita akan belajar. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dengar tadi Kak Aisyah cakap tanya soalan kepada Ustaz, Ustaz sampai kiamat ke benda ni berlaku? Ya, betul. Muamalat akan berlaku sampai kiamat. Kenapa? Dalam Al-Quran. Maksudnya pada masa tu tak ada dalam muamalat. Dah tak ada dah. Pada masa antara kita dengan Tuhan je. Tak ada nak sembang tengah-tengah jalan. Hafiz, lama tak nampak? Wah, nampak peluh teruk tu. Ya, contoh. Nampak? Tak, contoh tak ada macam tu.
Tengok tiba-tiba jalan. Waktu dekat Padang Mahsyar kan kita jalan kan memang kita tak pakai apa-apa. Malu lah kau ni. Apa aurat tak tutup? Waktu tu dah tak fikir dah. Apa orang tu? Okey, anak-anak Ustaz, dengar sini baik-baik. Kaisha, setakat yang Ustaz pernah baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan hari kiamat adalah hari yang tiada jual beli. Maksudnya hari itu adalah hari yang memang dah tak ada jual beli. Contoh setiap hari akan ada orang buat bisnes. Kalau cuba awak fikirkan, setiap hari mesti ada orang jual dan ada orang beli. Takkan tak ada langsung, mesti ada. Isi minyak jual beli. Beli nasi lemak pagi-pagi jual beli. Awak nak buat apa lagi? Setiap hari mesti mak dengan ayah awak pergi beli barang. Pergi beli telur, pergi beli ikan siakap, pergi beli ayam, pergi beli daging, itu jual beli. So Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan hari kiamat, hari yang dah tak ada jual beli. Maksudnya the end of the life. Maksudnya habis lah. Faham? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya adalah ini adalah yang pertama, muamalat yang dihalalkan, muamalat yang dibenarkan. Okey, Fadil baca Fadil. Lama tak dengar suara Fadil. Okey, Fadil. Cuba dengar Ustaz. Dengar. Okey, terus baca. Jual beli. Good. Yang pertama sekali kita akan belajar berkaitan dengan jual beli. Okey, terus. Jual beli pada bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Good. Okey, yang bawah dia. Bawah dia jual beli. Jual beli pada syarak. Pada syarak pula ialah menukar harta dengan harta mengikut cara yang tertentu. Okey, menukar harta dengan harta mengikut cara tertentu. Okey, terima kasih Fadil. Menukar, Ustaz tulis ni Rumi ni sebab Ustaz nak tolong siapa-siapa yang tak boleh baca Jawi. Kalau awak tak salin, kalau awak tak buat dengan betul, Ustaz tak boleh menukar harta. Ustaz tak boleh tolong awak dah. Menukar harta dengan harta mengikut syarat. Okey. Ustaz nak tanya kepada Ain, kenapa jual beli dikira sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu? Sebab kita beli, orang tu bagi duit, dia bagi barang. Okay, good. Tak sangka Ain sekarang dah bertukar suara Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar. Ingat, bila awak jual barang, katakan Ustaz nak beli PS5. Uish. Orang tu bagi PS5, Ustaz bagi apa? Ustaz bagi duit. Ustaz bagi duit. Faham? Nampak? Dia bagi barang, Ustaz bagi duit. Nampak ada pertukaran. Mesti ada pertukaran. Ustaz nak beli nasi lemak. Dia bagi nasi lemak, Ustaz bagi duit. Ustaz nak beli basikal. Dia bagi basikal, Ustaz bagi duit. Nampak? Itu namanya pertukaran. Anak-anak murid Ustaz ceritakan sedikit kepada awak. Zaman dulu, sewaktu duit tak ada, dia orang guna apa? Siapa tahu? Emas. Selain emas, duit. Pada asalnya orang tak ada duit tapi dia nak jual beli juga. Macam mana? Ni tak ada dalam buku. Saya Ustaz terangkan kepada awak. Dulu ada dia orang menggunakan satu apa ni? Ustaz kalau tak nak baca chat sebenarnya. Sistem barter.
Okey, bagus. Sistem butter. Awak tahu mana sistem butter? Entah, saya main jawab je. Okey, ini adalah sistem butter. Anak-anak Ustaz, sistem butter ni adalah menukar barang dengan barang. Dia memang tukar barang. Sebagai contoh, Hafiz nak beli lembu. Katakan Hafiz nak beli lembu. Hafiz nak beli lembu. Dia nak beli lembu. Ataupun dia nak beli kerbau dengan Kaisha. Dia nak beli kerbau dengan Kaisha. Tapi dia tak ada duit. Dia kata, Kaisha, saya nak kerbau awak. Kerbau. Saya nak kerbau awak. Kemudian, Kaisha cakap, okey, apa yang awak nak bagi? Hafiz cakap, saya nak bagi saya punya sofa dekat rumah. Sofa saya dekat rumah, saya nak beli sofa saya dekat rumah. Okey, lepas tu, dia tukar suka sama suka. Itu dibenarkan pada waktu dulu. Waktu dah tak ada duit. Dia nak beli kerbau. Kemudian Hafiz cakap, saya tak, okey, awak bagi kerbau, saya bagi sofa. Boleh tak? Okey, boleh? Tukar. Dulu dia guna sistem barter. Sekarang dah tak ada dah. Alah. Macam trading. Wow, Fadil. Good. Oh, okey. Macam trading. Okay, betul? Trading. Dulu memang macam tu. Okey, Nur Sofia. Ustaz, saya confuse sikit beza jual beli dan rasuah. Soalan yang bagus. Siapa boleh terangkan apa beza jual beli dan rasuah? Rasuah ni kalau contoh kan orang tu nak bagi apa ni sesuatu benda tu kan. Contoh macam cerita Piramli 3 Abdul kan. Kan dia kan ditanya nak masuk kena daftar petang tadi. Dia kata tak ada nama jadi dia bagi duit. Bagus. Itu rasuah. Baru dia bagi kat dia kata ni. Lepas tu baru dia bagi masuk. Dia ni yang tipu Piramli tak dapat. Yang 3 cerita 3 Abdul tu. Yang Piramli tanya, ayah marah. Ayah tak marah, ayah sejuk. Okey. Okey anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Ada beza antara jual beli dan rasuah. Jual beli ni awak jual tu memang Ustaz faham soalan. Sekejap. Ustaz faham soalan. Mana dia? Ustaz nak tunjuk. Mana dia? Okey anak-anak murid Ustaz. Okey, Ustaz cari video kat awak untuk awak senang faham. Okey. Nur Sofia, dengar sini baik-baik. Beza jual beli dengan rasuah. Jual beli ni awak guna barang. Awak beli guna barang. Contoh barang, saya nak beli baju. Dia bagi baju, awak bagi something. Awak bagi duit. Katakan lebih kurang macam tu. Tetapi rasuah ni lebih kurang macam ni. Hafiz polis. Katakan, halo polis, ni Hafiz. Halo polis. Hafiz polis. Okay. Hafiz polis. Nur Sofia bawa kereta laju-laju. Bawa kereta laju-laju. Dia bawa kereta laju-laju. Hafiz kejar dapat. Hafiz pun katakan, Nur Sofia, ini Nur Sofia. Nur Sofia, awak ni kena saman RM3,000. Awak kena saman RM3,000. Kemudian Nur Sofia pun kata, saya tak ada duit RM3,000. Tak, saman RM3,000. Kemudian Nur Sofia pun kata, macam inilah polis, macam inilah Hafiz. Saya bagi awak 500 boleh? Supaya awak tak kena saman. Saya bagi awak 500 boleh tak? Bolehlah. So, Hafiz dapat 500, 3,000 dia tak saman. So, Nur Sofia terlepas. Rasuah ni selalunya dikaitkan dengan kepentingan. Sebagai contoh, Nur Sofia, awak nak masuk sekolah MRSM. Awak jawab ujian, tiba-tiba awak tak lepas. Awak tak layak masuk MRSM. Awak pun pergi dekat pemeriksa tu. Pemeriksa, saya bagi RM1,000. Awak bagi saya masuk MRSM boleh? Okey, boleh. Itu namanya rasuah. Benda tu bukan jual beli. Jual beli ni dia ada akad dia, nanti kita akan belajar. Bawah ni kita akan belajar. Okey, ini akad tu apa, Ustaz? Akad. Kita akan belajar nanti dekat bawah. Okey, ini adalah contoh rasuah. Ini adalah contoh rasuah. Ustaz cari video kat awak ni. Ini dia. Ini adalah contoh rasuah. Ada dengar sound tak? Dengar. Tak dengar Ustaz share sound. Okey, ini adalah contoh rasuah. Hormat,
Saudagar Permendani. Okay, kejap. Ya, kejap. Ustaz tunjuk rasuah. Saudari. Sadik Okey, ini. Boleh. InsyaAllah. Adik Sigaraga. Siapa nama tuan? Sadik Sigaraga. Sadik Sigaraga? Ya. Sadik Sigaraga. Sadik Sigaraga. Bukan Sadik Siparaga. Sadik Sigaraga. Maaf tuan. Ya. Tuan tadi telefon, tuan bilang tak boleh datang. Jadi nama tuan sudah dipotong. Dipotong? Ya. Apa saya tak boleh masuk? Tak boleh. Nampak? Tak boleh masuk. Tengok dia buat apa. Duit. Berapa? 5. Tak cukup. Ya Allah. Tak cukup. Makan suap. Yang berhormat saudagar barang-barang purba Tuan Siddiq Sigaraga dengan anak-anaknya Hamidah, Rafidah, Khasida, Jalanda. Okey. Anak-anak. Makan suap dalam bahasa Melayu, makan suap tu adalah makan rasuah. Itu adalah contoh rasuah dia. Tak boleh masuk, bayar duit. Itu rasuah. Okey. Oh, dah pukul 9 dah. Anak-anak memeriksa, kita akan teruskan kelas kita esok, insya-Allah. Kita akan teruskan dengan jual beli dan muamalat yang dihalalkan dalam Islam. Cuma Ustaz nak maklumkan kepada awak sedikit sebelum Ustaz terlupa. Nanti Ustaz akan buat kepada awak ujian PAFA. Cici Asmat dah beritahu. PAFA tu apa? Ini adalah penting untuk awak masuk dalam, kalau awak nak masuk sekolah agama nanti. Kalau awak nak masuk sekolah tahfiz pun kena tu kan? Ustaz dan tahfiz Ustaz tak pasti. Tapi kalau contoh awak nak masuk sekolah bawah JAIZ, awak kena ni. Ni dia ada ujian dia. Tapi ujian dia banyaknya. Kenapa buku tu kita tak dapat? Awak PKP macam nak dapat kat rumah. Tapi tak apa, ni Ustaz. Okey, tapi benda-benda ni anak murid Ustaz, apa yang Ustaz ajar, benda tu ada dalam ni. Apa yang Ustaz ajar awak daripada dulu tu, benda tu ada dalam ni. So kalau awak belajar main-main, nampak ni, ada belajar berkaitan dengan sam'iyat, soalan berkaitan dengan sam'iyat, ada soalan berkaitan dengan mukjizat, syirik, itu semua ada dalam ni. Ustaz, alam barzah pula. Alam barzah pun dikira sam'iyat kan? Betul. Okay. I think that's all from me Ustaz. Beritahu awak, nanti kita akan teruskan dengan ujian penilaian PAFA ni. Nanti Ustaz akan beritahu balik. Ustaz, PAFA ke PAVA? PAFA tu benda. PAVA tu kelas kita dulu. Bukan pavilion. Pavilion tu hotel. Okay, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana fi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. Ustaz, ada orang buat emoji gelak Ustaz. Tak apa. Okay, thank you so much. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hafiz kejap. Yang lain boleh keluar dulu. Bye-bye. Bye-bye. Kenapa Ustaz? Sekejap, dia orang tak keluar lagi. Jalan lah. Hamidah, kasih dah. Jalan dah. Dia orang tak keluar lagi ni. Keluar dulu. Okay, sikit lagi. Insyirah ni, aduh. Insyirah, sebab Ustaz nak cakap dengan Hafiz sekejap. Aduh, Insyirah ni. Insyirah. Kang Ustaz remove kang. Okay. Hafiz, dalam kelas Ustaz Amirul, Ustaz nak tanya, dalam kelas Ustaz Amirul, semua orang, maksudnya Ustaz Amirul buat macam mana? Semua orang bercakap ke macam mana? Ada yang bercakap, ada yang tak bercakap, tapi yang bercakap tu Ustaz tahu lah siapa. Okey, selain daripada awak, yang lain tu semua tanya dekat chat juga? Ada yang tanya dekat chat tapi kebanyakannya cakap. Contoh Damia, Amir Kaisha, Maisarah, Azim. Azim tak apa Azim. Okey lagi? Fahim tu tak sangat. Okay. Fadil pun tak sangat. Macam itulah, lebih kurang. Okey, faham. Itu bercakap tu sebab menjawab soalan ataupun bertanya soalan? Dua-dua. Banyaknya menjawab ke bertanya? Saya pun tak tahu. Sebab dua-dua pun banyak juga nak kira.
Sebab Ustaz Amirul kan banyak dia buat macam aktiviti menulis apa semua tu kan. Kan sebab Ustaz macam ni. Ustaz, terima kasih lah sebab Ustaz rasa Ustaz boleh bincang dengan awak. Kalau Ustaz bincang dengan dia orang ni sebab awak Ustaz rasa Ustaz rapat dengan awak, so awak senang Ustaz sembang dengan awak. Sebab Ustaz nak tanya pandangan awak. Okey. Ustaz nak buat macam Ustaz Amirul, tapi kalau Ustaz buat dengan Ustaz Amirul, Ustaz takut dia orang lagi tak bertanya dalam kelas. Awak rasa macam mana? Macam mana Ustaz nak buat macam mana? Ustaz nak buat macam Ustaz Amirul, Ustaz tak nak baca chat. Ustaz tak nak baca chat, Ustaz nak biar dia orang tanya. Tapi Ustaz takut benda tu lagilah dia orang tak bertanya. Lagi dia orang diam. So awak rasa apa yang patut Ustaz buat? Saya rasa dua-dua sebab takut orang yang rosak mic ni boleh tanya dekat chat. Okey. Tapi kalau orang yang tak rosak chat, tak rosak mic tu, kenalah tanya guna mic. Okey, baik. Ustaz setuju dengan carangan awak. Esok Ustaz akan buat benda tu. Maksudnya kawan-kawan awak yang ada mic tu, Ustaz tak baca lah chat dalam telefon, biar Ustaz tak jawab soalan dia orang. Faham? Betul. Maksudnya kalau yang rosak mic je Ustaz terima soalan dekat chat. Okey, baik. Katakan, okey Hafiz, cuba bayangkan kalau katakan tiba-tiba dia orang tak nak juga tanya soalan. So apa yang patut Ustaz buat? Ustaz dah ni lah. Kalau dia orang tak nak tanya soalan, Ustaz tanya dia orang balik. Okey, faham? Okey. Boleh. Okey. Ustaz akan ikut carangan awak esok, insya-Allah. Terima kasih Hafiz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.